Apabila kerajaan Tanah Besar, Cina benar-benar cemas, seorang wartawan terkenal dari Tanah Besar Cina telah menimbulkan masalah besar semasa siaran langsung. Puncanya ialah, semasa membuat liputan berita di Malaysia, dia secara tidak sengaja mendedahkan perbandingan sebenar antara Malaysia dan Tanah Besar Cina di tengah-tengah siaran langsung. Selepas program itu disiarkan, netizen Cina menjadi marah. Video itu menjadi tular dengan cepat di semua media dan platform media sosial. Malah kerajaan Cina pun tidak dapat menyembunyikan kebimbangannya dan terpaksa segera campur tangan untuk meredakan keadaan. Apa yang dilihat oleh wartawan ini di Malaysia? Apa yang dikatakannya sehingga mengejutkan semua orang? Nama saya Wei, seorang wartawan kanan di saluran ekonomi global Tanah Besar Cina. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Beijing dan telah membuat liputan berita ekonomi selama 12 tahun. Ramai orang percaya dengan analisis ekonomi saya, terutamanya karena saya terkenal dengan kritikan tajam saya terhadap keadaan ekonomi negara jiran. Berbanding dengan Tanah Besar Cina, ekonomi harimau itu tidak layak disebut, ia hanyalah sejarah. Kata-kata saya dalam siaran langsung minggu lalu membuatkan penonton sangat teruja. Media sosial kami dipenuhi dengan artikel yang mengatakan bahwa orang Malaysia membenci orang Cina. Rakan sekerja. Saya juga menganggap Malaysia sebagai tempat yang sudah ketinggalan zaman. Wei, apa topik seterusnya? Tanya penerbit saya. Tiba-tiba, satu ide muncul. Saya telah banyak bercakap tentang Malaysia, tetapi saya tidak pernah melawatnya sendiri. Semua maklumat datang dari media lain atau kabar angin sahaja. Saya mahu membuat liputan khas tentang Malaysia, pergi menemu bual sendiri, penerbit terkejut. Inikah masanya untuk membuat liputan khas tentang Malaysia? Saya mahu membuktikan dengan mata saya sendiri. Betapa terbelakangnya ekonomi Malaysia berbanding Tanah Besar Cina, tetapi jauh di lubuk hati. Saya mempunyai pemikiran lain. Bagaimanakah rupa Malaysia yang sebenar? Rasa ingin tahu ini timbul. Keesokan harinya, di bilik suntingan, Zhang, rakan sekerja junior saya, datang kepada saya. Abang Wei, adakah ide yang baik untuk pergi ke Malaysia? Saya dengar orang Malaysia tidak begitu suka orang Cina sekarang. Jangan risau, kata saya seorang wartawan, melihat dengan mata sendiri dan membuat penilaian sendiri adalah tugas saya. Dan begitulah, jadwal perjalanan 10 hari untuk membuat liputan di Malaysia telah ditetapkan. Destinasi saya ialah Kuala Lumpur. Saya berhasrat untuk menerjah ke tengah-tengah Malaysia, negara yang pernah digelar harimau ekonomi Asia. Sehari sebelum berlepas, saya menyiarkan message di media sosial Cina. Saya akan pergi melihat wajah sebenar Malaysia. Sila ikuti. Ramai peminat meninggalkan komen untuk memberi galakan. Pada masa yang sama, ada juga komen seperti, tolong dedahkan keterbelakangan Malaysia. Semasa menempah tiket penerbangan, hotel, dan merancang temu bual, jauh di lubuk hati saya masih ada soalan. Adakah apa yang saya katakan selama ini benar? Tetapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala untuk menyingkirkan pemikiran itu. Cina telah jauh meninggalkan Malaysia dari segi ekonomi. Ini adalah kebenaran yang semua orang tahu. Semasa mengemas beg, saya berpikir bahwa liputan ini akan menjadi satu peristiwa penting dalam kerjaya saya. Saya akan menjadi wartawan Cina pertama yang mendedahkan kebenaran tentang negara itu. Saya menyediakan segala-galanya dan menuju ke lapangan terbang antara bangsa Beijing. Pada masa itu, saya tidak tahu betapa terkejutnya saya dengan liputan ini, dan saya tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Malaysia ini akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Sejak saat pesawat mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur Klia, segala-galanya berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Sebaik sahaja saya turun dari pesawat dan melangkah masuk ke bangunan terminal, saya terpegun dengan kebersihan dan sistem yang cekap. Sistem imigresen otomatik berfungsi lebih cepat dan lebih tepat daripada yang pernah saya lihat di Cina. Inikah Malaysia? Nampak lebih modern daripada Cina, saya berpikir sendiri. Saya berjalan keluar dari lapangan terbang dan memanggil taksi. Pemandu itu menyapa saya dalam bahasa Cina. Selamat datang. Dari Cina ke? Saya menjawab dengan terkejut. Ya, dari Beijing.
Awak boleh bercakap Mandarin? Ramai tetamu dari Cina sekarang, jadi saya belajar sedikit. Hendak kemana? Saya memberitahunya nama hotel saya di pusat bandar Kuala Lumpur. Semasa taksi bergerak di Lebuh Raya, saya memerhatikan pemandangan di tepi jalan dengan teliti. Jalan raya yang bersih, kereta yang bergerak dengan teratur, dan yang paling penting, langit yang sangat cerah. Cuaca lebih baik daripada yang saya sangkakan, kata saya. Pemandu taksi itu tersenyum dan menjawab, jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu. Bagaimana di Cina? Saya terdiam seketika, teringat akan jerebu di Beijing, memalukan untuk membandingkannya. Apabila memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, bangunan pencakar langit mula kelihatan. Bangunan moden dengan reka bentuk yang ringkas, kedai-kedai yang dihias dengan menarik, dan papan iklan jenama terkenal dunia berbaris. Image Malaysia dengan ekonomi yang merosot seperti yang digambarkan oleh media Cina tidak kelihatan sama sekali. Ini kawasan Bukit Bintang, kata pemandu itu. Bandar yang sangat maju, puji saya. Pemandu itu hanya tersenyum. Selepas mendaftar masuk ke hotel dan berehat seketika, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar. Jalan raya bersih, orang ramai berpakaian moden, sama seperti dalam drama Malaysia yang pernah saya tonton. Saya masuk ke sebuah kedai kopi berdekatan, dan apabila saya memanggil pelayan untuk memesan, dia menyapa saya dalam bahasa Inggris. "Can I help you?" "Saya dari Cina, saya tidak boleh bercakap bahasa Melayu," jawab saya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak mengapa, kami ada menu dalam bahasa Cina ringkas juga." Apabila menerima menu bahasa Cina ringkas, saya sangat terkejut. Di negara kami, sukar untuk mencari perkhidmatan seperti ini untuk warga asing. Sambil menghirup kopi dan membuka komputer riba untuk menyemak jadwal hari ini, esok saya ada temu janji untuk melawat ibu pejabat Yetel Corporation. Saya merancang untuk membandingkannya dengan pesaing di Cina seperti Huawei. Mata saya terpandang sekumpulan remaja di meja sebelah yang sedang belajar dengan tekun. Mereka menggunakan komputer riba, tablet, dan telepon pintar untuk bekerja dengan cekap. Pemandangan ini juga biasa di Beijing, tetapi di sini, nampaknya semua orang begitu. Malaysia ini lebih maju daripada yang saya sangkakan. Saya bergumam sendirian. Keluar dari kedai kopi, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menghantar message kepada Zhang. Baru hari pertama sudah banyak perkara yang mengagumkan. Malaysia tidak seperti yang kita pikirkan. Zhang membalas dengan cepat, "Abang Wei, awak dah kena basuh otak ke? Hahaha." Saya ketawa dan membalas, "Tidak, hanya cakap yang benar. Esok kalau ada apa-apa lagi, saya akan beritahu." Kembali ke bilik hotel, saya melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap sambil berpikir, ini baru permulaan, kita tidak boleh tertipu dengan penampilan luaran. Untuk melihat Malaysia yang sebenar, kita perlu melihat lebih dalam. Tetapi jauh di lubuk hati, beberapa prasangka saya sudah mula goyah. Saya bangun awal dan pergi ke kedai kopi berhampiran hotel, untuk menyediakan rancangan temu bual sebelum melawat Yetel. Kedai kopi itu bersih dan hiasan dalamannya moden. Saya duduk, membuka komputer riba dan memesan, 1 Americano. Memandangkan saya sudah berada di Malaysia, saya ingin coba bercakap bahasa Melayu. Pekerja itu mengangguk dengan senyuman ceria dan menghantar kopi ke meja. Saya sambil berkata dalam bahasa Mandarin, "Ini kopi awak." Walaupun lohatnya sedikit pelat, usahanya membuatkan saya kagum. "Terima kasih," saya menjawab dalam bahasa Mandarin. Dia tersenyum gembira. Semasa saya sedang mencari maklumat mengenai YTL di komputer riba, tiba-tiba seorang lelaki Malaysia di meja sebelah menegur saya. "Awak dari tanah besar Cina?" Dia bertanya dalam bahasa Inggris. "Ya, dari Beijing." "Bagaimana awak tahu?" "Saya terdengar awak bercakap Mandarin tadi." "Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Daripada perbualan dengannya, saya belajar banyak tentang persekitaran perniagaan di Malaysia dan Cina." Dia tidak berkata apa-apa yang negatif tentang Cina, malah memuji pertumbuhan pesat Cina. Ini sangat berbeza dengan kabar angin bahwa orang Malaysia membenci orang Cina. Selepas berbual, apabila saya hendak membayar, saya dapati dompet saya hilang.
Saya mencari di seluruh poket seluar dan beg sandang, tetapi tidak menemuinya. Peluh mula membasahi dahi. Semua kad penting, uang tunai, dan kad pengenalan ada di dalamnya. Saya segera menelepon Zhang. Dompet aku hilang. Rasanya kena balik cari di tempat-tempat yang aku pergi semalam. Abang Wei, sekarang nih mungkin dah tak jumpa. Saya dengar di Malaysia pun banyak pencuri. Kata-kata Zhang membuatkan saya semakin risau. Ketika saya hampir berputus asa dan hendak pulang, pekerja kedai kopi memanggil saya. Encik tertinggal dompet. Saya menoleh. Pekerja yang sama sedang berlari membawa dompet saya. Sukar dipercayai. Saya membuka dompet. Semua kad dan uang tunai masih ada. Terima kasih banyak-banyak. Di mana awak jumpa? Terletak di atas singki dalam tandas. Nasib baik saya ingat muka Encik. Jadi saya dapat carinya. Senyumannya membuatkan saya merasai kebaikan hatinya yang sebenar. Saya ingin memberinya tips sebagai tanda terima kasih. Tetapi dia menggelengkan kepala. Tak apa, ini memang tugas saya. Pada saat itu, saya tidak dapat menahan diri daripada berpikir, adakah perkara seperti ini boleh berlaku di Cina? Sejujurnya, jika saya kehilangan dompet di Beijing, sejauh mana peluang untuk mendapatkannya kembali? Sejujurnya, sangat tipis. Di dalam taksi menuju ke ibu pejabat YTL, saya menelpon Zhang sekali lagi. Dah jumpa dompet. Pekerja kedai kopi pulangkan. Betul ke, Abang Wei? Awak bernasib baik. Bukan nasib, tapi kejujuran orang di sini. Sekarang pandangan saya terhadap Malaysia sudah banyak berubah. Zhang terdiam seketika, kemudian berkata, Abang Wei, jangan buat kesimpulan awal, sebagai wartawan, kita kena melihat secara objektif. Tentu saja, tapi objektif bermakna melihat kebenaran sebagaimana adanya. Coba pikirkan, selama ini, adakah pandangan kita terhadap Malaysia objektif? Taksi tiba di hadapan ibu pejabat. YTL. Saya berdiri di hadapan bangunan megah itu sejenak, berpikir, kebenaran apa lagi yang akan aku temui di sini? Saya masuk ke lobi mengikut waktu janji temu dengan pasukan perhubungan awam YTL. Penyambut tetamu menyapa saya dengan mesra. Dia menyebut nama saya dengan sebutan Mandarin yang betul. Walaupun ia butiran kecil, persediaan seperti ini membuatkan saya kagum. Encik Wei, selamat datang. Sebelum kita mula melawat, kami ada beberapa prosedur keselamatan. Sila beri kerjasama. Saya diberi buku panduan dalam bahasa Cina dan melalui prosedur keselamatan. Kemudian, kami menuju ke bahagian penting YTL. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih canggih daripada yang saya bayangkan. Dalam hati, saya mula mengakui bahwa Cina masih memerlukan masa yang lama untuk mengejar. Inilah titik permulaan di mana prasangka saya mula runtuh. Selepas lawatan ke YTL, saya pergi ke sebuah kafe di tepi Sungai Klang. Saya membuka komputer riba untuk merumuskan kandungan temu bual hari ini. Melihat teknologi dan pusat penyelidikan canggih YTL membuatkan saya terkejut. Ia sangat berbeza dengan IMEI Malaysia yang kehilangan daya saing seperti yang digambarkan oleh media Cina. Bagaimana nak tulis berita nih? Saya duduk sambil minum, memandang ke arah Sungai Klang. Pemandangan matahari terbenam yang memantul di permukaan air sangat indah. Saya ingin mengambil gambar. Lalu saya meraba poket saya, kamera saya hilang. Alamak, mana kamera? Saya mencari di seluruh badan, dalam beg dan di sekeliling saya, tetapi tidak menemuinya. Tiba-tiba, saya teringat taksi yang saya naiki semalam. Mungkin tercicir di dalamnya. Hilang kamera di Malaysia, habislah aku. Jika hilang kamera di Cina, kebanyakannya tidak akan dapat kembali, terutamanya jika hilang dalam taksi. Namun, saya coba pergi ke balai polis dengan sedikit harapan. Apabila masuk ke balai polis, seorang pegawai polis muda menyapa saya dalam bahasa Inggris. Ada apa yang boleh saya bantu? Kamera saya hilang dalam taksi. Saya orang Cina, tak tahu nak buat apa. Pegawai itu tersenyum ramah. Jangan risau, saya akan coba hubungi syarikat taksi. Boleh beritahu saya tempat naik, destinasi, dan masa naik taksi semalam? Berdasarkan maklumat yang saya berikan,
Pegawai polis itu membuat beberapa panggilan telepon ke syarikat taksi. Tidak sampai 10 menit. Dia tersenyum dan mengangguk. Berita baik. Sudah dijumpai. Pemandu taksi menyimpannya. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Betul ke? Datang ke sini? Ya, mungkin dalam 30 menit. Sukar dipercayai. Perkara seperti ini mustahil berlaku di Cina. Polis itu membuatkan saya teh dan menyuruh saya menunggu. Tepat 25 menit kemudian, pemandu taksi itu tiba di balai polis. Dia menyerahkan kamera kepada saya dan berkata ia tercicir di celah tempat duduk. Nasib baik dia terjumpa dahulu. Saya ingin memberinya uang sebagai tanda penghargaan, tetapi pemandu itu menolak. Tak apa. Saya hanya buat apa yang patut. Pegawai polis itu juga tersenyum dan berkata, di Malaysia, jumpa barang hilang dan hantar ke polis atau pulangkan kepada pemilik adalah perkara biasa. Macam mana boleh jadi macam ni? Saya bergumam sendiri. Keluar dari balai polis, saya menelepon Zhang. Jumpa barang hilang lagi, kali ini kamera. Abang Wei, awak memang bernasib baik. Bukan nasib, tapi sistem dan kejujuran orang di sini. Sekarang aku sedang melalui pengalaman yang luar biasa. Keesokan harinya, saya melawat beberapa syarikat pemula. Startup. Wakil sebuah syarikat pemula menceritakan pengalaman mereka, menembusi pasaran global dalam masa setahun sahaja. Walaupun Malaysia negara kecil, kami berpikir secara besar, dengan pentas dunia sebagai sasaran. Kami tidak bersaing dengan size. Tetapi dengan teknologi dan kreativiti, saya kagum dengan keyakinan mereka. Di Cina, kami sering hanya memikirkan pasaran domestik, tetapi mereka ini menyasarkan pasaran global dari awal lagi. Sebuah lagi syarikat pemula bermula dengan 2 orang, tetapi kini telah berkembang menjadi 100 orang pekerja. Wakilnya berkata, kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat, belajar dengan cepat, itu lebih penting. Sikap seperti ini nampaknya menjadi rahasia daya tahan dan kebolehsuaian pantas Malaysia. Walaupun pernah melalui krisis ekonomi, mereka sentiasa kembali lebih kuat. Pada waktu petang, kembali ke hotel, saya membuka komputer riba untuk merumuskan kandungan temu bual yang telah lalu. Saya dapati arah liputan yang saya sediakan sangat berbeza dengan realiti yang saya hadapi. Saya datang untuk menunjukkan kemerosotan ekonomi Malaysia, tetapi apa yang saya lihat setakat ini adalah sebaliknya. Saya menghantar message kepada Zhang, Malaysia yang aku lihat setakat ini sangat berbeza daripada apa yang kita tahu. Esok ada janji temu untuk melawat Petronas. Tak tahu kejutan apa lagi yang menanti. Zhang membalas, Abang Wei, jangan terlalu terbawa-bawa dengan suasana di sana. Stesen kita mengharapkan laporan yang objektif. Kata-kata itu membuatkan saya berpikir sejenak. Laporan yang objektif? Kalau begitu, menyampaikan kebenaran seperti yang dilihat adalah yang terbaik. Saya melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap sambil merancang temu bual untuk esok. Kini saya bukan lagi wartawan yang hanya mahu membuktikan kemerosotan Malaysia, tetapi wartawan yang mengembara untuk mencari kebenaran. Apabila tiba di Institut Penyelidikan Petronas, saya sekali lagi terpegun dengan kawasannya yang luas dan bangunan yang modern. Media Cina hanya melaporkan bahwa Petronas sedang bergelut di pasaran global. Encik Sufian, seorang eksekutif kanan, menyambut saya dengan mesra. Encik Wei, selamat datang. Hari ini saya akan tunjukkan sendiri potensi teknologi Petronas. Apabila masuk ke Institut Penyelidikan, saya melihat pelbagai penyelidikan canggih, dari teknologi automasi hingga kecerdasan buatan dan robotik. Terutamanya, teknologi tenaga bersih dan pengeluaran bahan bio Petronas berada di peringkat tertinggi dunia. Sekarang Cina mungkin berkembang pesat dalam pasaran kendaraan elektrik, tetapi dalam bidang tenaga alternatif, kami masih peneraju, kata Encik Sufian dengan yakin. Mengapa fokus pada bidang ini? Tanya saya. Daya saing masa depan terletak pada quality, bukan quantity. Kami menyasarkan quality gaya Malaysia yang diiktiraf dunia. Mendengar penjelasannya, saya membandingkannya dengan strategi sektor perindustrian di Cina. Kami kebanyakannya menekankan pengeluaran besar-besaran,
Tetapi Malaysia sedang meneroka kemungkinan yang lebih pelbagai. Sukar dipercayai Malaysia adalah negara yang begitu maju dari segi teknologi, saya bergumam sendiri. Semasa rehat tengah hari, Encik Sufian membawa saya ke kafeteria syarikat. Yang mengejutkan, di sana saya melihat ramai jurutera warga asing. Kami terbuka kepada bakat dari seluruh dunia. Kebolehan lebih penting daripada kewarganegaraan. Di Cina, pengambilan pekerja asing bukanlah perkara mudah. Tetapi Malaysia jauh lebih terbuka. Saya belajar bahwa kepelbagaian membawa kepada inovasi. Pada sebelah petang, saya melawat pusat reka bentuk Petronas. Suasana di mana mereka bertukar ide secara bebas dan berbincang membuatkan saya kagum, tiada hierarki. Semua orang bertukar pendapat secara sama rata, berbeza dengan syarikat di Cina. Kami sedang beralih dari budaya vertikal ke budaya horizontal dengan cepat, jelas ketua pusat reka bentuk. Creativity akan berkembang dalam persekitaran yang bebas. Dalam perjalanan pulang, Encik Sufian bertanya kepada saya, "Encik Wei, apakah tanggapan pertama Anda terhadap Malaysia?" Saya menjawab dengan jujur, sangat berbeza daripada yang saya pikirkan pada mulanya. Di Cina, ekonomi Malaysia dianggap bermasalah. Encik Sufian tersenyum dan berkata, "Tentu, kami juga ada cabaran dan masalah. Tetapi menukar krisis menjadi peluang adalah DNA orang Malaysia." Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menelepon Zhang. Hari ini pun ada perkara yang mengagumkan. Syarikat di Malaysia sedang bersiap untuk masa depan dengan teknologi. "Abang Wei, nampaknya itu bukan laporan yang stesen mahukan." Saya terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Saya bertanggung jawab untuk melaporkan kebenaran. Dikatakan ekonomi Malaysia sedang merosot, tetapi apa yang saya lihat sekarang sangat berbeza." Pada sebelah petang, saya melawat stesen televisi TV3 dan bertemu dengan seorang penerbit program ekonomi. Dia bercakap tentang realiti ekonomi Malaysia secara terus terang. "Kami juga ada banyak masalah. Pengangguran belia, harga rumah yang tinggi, masyarakat menua, tetapi kami tidak menyembunyikan masalah ini. Kami membincangkannya secara terbuka." Saya kagum dengan keterus-terangannya. Di Cina, kami lebih cenderung menyembunyikan masalah ekonomi daripada mengakuinya. "Ketelusan adalah titik permulaan untuk penyelesaian masalah," kata saya. Penerbit itu mengangguk. "Betul. Kami mengaku masalah dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian." Kembali ke hotel, sambil merumuskan kandungan temu bual hari ini, saya berpikir, jika saya ingin menyampaikan kebenaran, saya perlu mengkaji semula setiap perkataan yang pernah saya katakan tentang Malaysia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Dalam sisa masa liputan, saya ingin memahami Malaysia dengan lebih mendalam. Saya melawat stesen televisi TV3 seperti yang dirancang. Saya ingin melihat sendiri di sebalik tabir penghasilan berita tentang Malaysia yang pernah saya tonton di Cina. Di lobi TV3, Puan Siti, seorang penerbit, menyambut saya. "Encik Wei, selamat datang. Hari ini kami telah menyediakan program lawatan stesen dan temu bual untuk Anda." Saya melawat pelbagai bahagian stesen, termasuk bilik berita, studio, dan bilik suntingan. Terutamanya, suasana terbuka di bilik berita membuatkan saya kagum. Wartawan berbincang dengan penuh semangat untuk menyediakan laporan berita. "Di sini bekerja 24 jam ke?" Saya bertanya. "Ya?" "Berita tidak pernah berhenti. Kami coba menyampaikan maklumat yang paling tepat kepada penonton sepanjang masa." Kami berpindah ke bilik temu bual dan berbual dengan Puan Siti. Dia berminat dengan pengalaman saya di media Cina. "Encik Wei, di Cina, dari sudut mana berita tentang Malaysia biasanya dibuat?" Saya menjawab dengan jujur, kebanyakannya melaporkan kelemahan ekonomi Malaysia atau bahagian yang ketinggalan dalam persaingan dengan Cina. Semasa menulis berita seperti itu, pernahkah Anda melawat Malaysia sendiri? Tidak pernah. Sebenarnya, ini kali pertama. Puan Siti mengangguk tanpa menunjukkan riak muka menghakimi. "Begitu ya? Dan dalam lawatan kali ini, adakah apa-apa yang berbeza daripada yang dijangkakan?" Saya berpikir sejenak dan menjawab, "Sejujurnya,
Hampir semuanya berbeza. Malaysia lebih maju daripada yang saya sangkakan. Orangnya baik dan jujur. Ada satu soalan yang mengganggu saya. Adakah sentimen anti-Cina di Malaysia kuat? Saya bertanya. Puan Siti berpikir sejenak dan menjawab, itu hanyalah image yang dicipta media. Orang Malaysia sebenarnya tidak begitu. Tentu ada sedikit konflik disebabkan masalah politik dan sejarah, tetapi orang biasa tidak memusuhi orang Cina. Sebaliknya, ramai orang Malaysia berminat dengan budaya Cina dan mempunyai ramai kawan Cina. Mendengar jawabannya, saya mula sadar betapa berprasangkanya media Cina. Kami menekankan konflik dan aspek negatif untuk mendapatkan rating. Adakah kita melaporkan kebenaran? Saya bertanya pada diri sendiri. Selepas itu, Puan Siti mengaturkan pertemuan saya dengan wartawan antarabangsa TV3. Mereka memberikan pandangan yang seimbang tentang hubungan Malaysia-Cina. Kadang-kadang kami juga membuat berita tentang Cina dengan prasangka, akui seorang wartawan. Tetapi sejak kebelakangan ini, kami coba untuk saling memahami dengan lebih mendalam. Saya kagum dengan keterus-terangan dan muhasabah diri mereka. Sebagai wartawan antarabangsa, saya rasa saya juga perlu mengkaji semula diri sendiri. Pada waktu petang, Puan Siti mengajak saya makan malam di sebuah restoran makanan tempatan Malaysia. Saya mencoba pelbagai hidangan seperti sate, nasi lemak dan cendol. Kami berbual tentang budaya makanan Malaysia. Bagaimana makanan Malaysia digambarkan di Cina? Dia bertanya. Terkenal dengan makanan pedas sahaja. Tapi bila dapat makan hari ini, baru tahu rasanya lebih pelbagai dan mendalam. Makanan pun sama. Imei dari media dan pengalaman sebenar mungkin berbeza. Dia tersenyum. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya berpikir, selama ini saya telah menilai Malaysia berdasarkan maklumat yang cetek, dan saya menyampaikannya kepada penonton. Saya berasa sangat bersalah. Saya menghantar message kepada Zhang, hari ini melawat stesen TV Malaysia. Mereka pun muhasabah diri tentang cara membuat berita. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan. Zhang membalas ringkas. Abang Wei, bila balik nanti, cerita banyak-banyak ya. Saya memandang langit malam Kuala Lumpur dari tingkap hotel. Berpikir, sebagai seorang wartawan, adakah saya menyampaikan kebenaran atau hanya menyampaikan apa yang orang mahu dengar? Pemikiran ini berlegar di kepala saya. Apabila perjalanan liputan hampir berakhir, saya merasakan tanggung jawab untuk membawa pulang sesuatu yang lebih daripada sekadar laporan berita. Pada hari terakhir, saya memutuskan untuk melawat menara berkembar Petronas, mercu tanda Kuala Lumpur. Saya ingin merasai Malaysia sebagai seorang pelancong. Saya keluar dari hotel awal pagi dan menaiki bas ke menara berkembar. Pemandu bas melihat saya sebagai orang Cina dan menyapa dalam bahasa Mandarin yang mudah. Selamat pagi. Pergi menara? Ya. Awak boleh cakap Mandarin? Sikit-sikit. Ramai pelancong Cina datang, jadi saya belajar. Dalam perjalanan menaiki bas, saya melihat pemandangan panorama Kuala Lumpur, bangunan pencakar langit dan tapak bersejarah bercampur aduk dengan harmoni. Ia adalah pemandangan yang mengagumkan. Sebuah bandar modern yang masih mengekalkan budaya tradisionalnya, berbeza dengan bandar-bandar di Cina. Tiba-tiba, pemandu bas menoleh dan berkata, cuaca sejuk, makan nih. Sambil menghulurkan sebiji gula-gula kecil kepada saya. Saya terkejut dengan kebaikan yang tidak dijangka dan mengucapkan terima kasih. Memang sejuk. Walaupun hanya sebiji gula-gula kecil, kehangatan hatinya membuatkan saya terharu. Apabila tiba di menara berkembar Petronas, saya menaiki lift ke dek pemerhatian. Pemandangan 360 darjah Kuala Lumpur terbentang di hadapan mata, Sungai Klang yang mengalir di tengah-tengah bandar dan bangunan-bangunan kecil dan besar yang kelihatan harmoni seperti lukisan. Saya bertemu dengan sepasang suami istri warga emas Malaysia di dek pemerhatian. Mereka menyapa saya. Dari Cina ke? Nak Pakcik. Tolong ambilkan gambar. Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan meminta tolong diambilkan gambar. Selepas mengambil gambar, Pakcik itu berkata, tahun lepas Pakcik pergi Beijing, bandar yang hebat. Makcik itu menambah, orang Cina baik, suka menolong.
Buat lawatan kami seronok. Daripada perbualan dengan mereka, saya rasa antara rakyat biasa kedua-dua negara hampir tiada konflik atau permusuhan seperti yang dicipta media. Sebaliknya, ada rasa ingin tahu dan saling menghormati. Saya duduk minum kopi di kafe di dek pemerhatian dan berpikir, Malaysia bukan negara yang merosot, tetapi negara yang mesra. Pengalaman beberapa hari lalu muncul di kepala saya, pekerja kedai kopi yang menjumpai dompet, pemandu taksi yang memulangkan kamera, orang yang ditemu bual yang baik hati, dan pemandu bas yang memberi gula-gula tadi. Saya melihat bungkusan gula-gula kecil itu dan menyadari dengan mendalam. Kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya pada saiz ekonomi atau teknologinya, tetapi pada jiwa dan budaya rakyatnya. Malaysia memang kuat dari segi ekonomi, tetapi yang lebih penting ialah kejujuran, kebaikan hati, dan daya tahan rakyatnya dalam mengatasi krisis. Selepas turun dari menara berkembar, saya berjalan-jalan di pasar berdekatan. Peniaga juga baik hati, memberi saya diskaun sebagai orang Cina. Seorang peniaga wanita memberi saya rantai kunci kecil secara percuma apabila saya membeli cendera hati. Lain kali datang lagi Malaysia ya. Dalam perjalanan keluar dari pasar, saya menelepon Zhang. Esok balik. Temu bual dah selesai. Nak tulis berita macam mana? Zhang berpikir sejenak dan menjawab, tulis yang benar. Abang Wei. Image Malaysia yang Abang Wei lihat dengan mata sendiri. Ia mungkin berbeza dengan kandungan yang Stesen mahukan. Walaupun begitu, kena jaga maruah sebagai wartawan, kan? Penonton Cina juga berhak tahu kebenaran tentang Malaysia. Malam terakhir, saya makan seorang diri di sebuah restoran kecil berhampiran hotel. Saya makan bakut teh. Sambil mengimbas kembali perjalanan liputan ini, pada mulanya saya datang untuk mencari kelemahan Malaysia, tetapi sebaliknya saya mendapat pengalaman yang meruntuhkan prasangka dan keangkuhan saya sendiri. Pemilik kedai datang kepada saya dan bertanya, makanan Malaysia sedap? Sangat sedap. Bila balik Cina mesti rindu rasani. Dia tersenyum lebar dan menghulurkan sebotol kecil sambal. Bawa balik untuk keluarga di Cina ya. Pada saat itu, saya yakin, kehangatan, kejujuran, dan keterbukaan inilah kekuatan sebenar Malaysia yang boleh mengatasi sebarang krisis. Kembali ke hotel, sambil mengemas beg, saya berpikir, cerita macam mana yang akan aku sampaikan sekarang. Apabila tiba di lapangan terbang Beijing, stesen televisi terus menelepon. Wei, cepat datang ke studio. Malam ni ada siaran langsung. Awak kena masuk program. Sekarang juga? Saya belum ada skrip. Tak apa. Sampaikan pengalaman di Malaysia secara langsung. Penonton sedang menunggu. Saya menaiki taksi ke stesen dengan hati yang berat. Kebimbangan tentang bagaimana untuk menyampaikan kandungan temu bual semakin memuncak. Jika saya cakap benar, ramai orang akan tidak berpuas hati. Jika saya kekalkan pandangan lama, hati nurani saya tidak akan mengizinkan. Apabila tiba di stesen, Zhang sedang menunggu saya di lobi. Abang Wei. Akhirnya sampai juga. Liputan khas tentang Malaysia ni orang sangat harapkan. Rating mesti tinggi gila. Zhang, kalau aku cakap benar, apa akan jadi? Dia terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan berhati-hati, terpulang pada keputusan Abang Wei. Tapi penonton nak dengar tentang kelemahan Malaysia. Saya bersiap di bilik solek dan masuk ke studio. Lampu merah menyala. Siaran langsung bermula. Selamat malam para penonton. Hari ini kita ada tetamu istimewa, Encik Wei, wartawan kita yang baru pulang dari liputan khas di Malaysia. Encik Wei, bagaimana keadaan di Malaysia? Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Malaysia yang saya lihat sangat berbeza daripada yang kita tahu. Seluruh studio senyap. Kita menganggap ekonomi Malaysia sedang merosot, tetapi syarikat yang saya lawati mempunyai teknologi bertaraf dunia. Etel dan Petronas masih menerajui inovasi, dan terdapat banyak syarikat pemula yang menyasarkan pasaran global. Pengacara kelihatan bingung dan menyampuk, tapi data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia perlahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setiap negara menghadapi cabaran ekonomi. Tetapi kekuatan Malaysia adalah daya tahannya untuk menukar krisis menjadi peluang.
Mereka tidak menyembunyikan masalah, tetapi membincangkannya secara terbuka untuk mencari jalan penyelesaian. Riak muka pengacara menjadi kaku karena ini bukan kandungan yang diharapkannya. Dan bagaimana dengan sentimen anti-Cina di kalangan rakyat Malaysia? Adakah Anda merasainya? Saya menjawab soalan ini tanpa teragak-agak, berbeza daripada yang kita tahu. Kebanyakan orang Malaysia yang saya temui sangat baik dan jujur. Semasa saya kehilangan dompet dan kamera, saya dapatkannya kembali sepenuhnya, dan ada ramai lagi yang menunjukkan kebaikan kecil kepada saya. Semasa siaran langsung, komen di media sosial membanjiri. Wei dah kena basuh otak dengan orang Malaysia. Mesti dia dah terima duit dari Malaysia. Tetapi saya terus bercakap. Kita sering mempunyai pandangan yang berprasangka terhadap negara lain melalui media. Saya sendiri pernah begitu. Tetapi apabila saya merasainya sendiri, kebenarannya sangat berbeza. Malaysia adalah pesaing kita, tetapi pada masa yang sama, ia adalah negara yang kita boleh belajar banyak daripadanya. Penerbit segera memberi isyarat. Ayat terakhir, kebenaran hanya boleh diketahui apabila kita melihatnya dengan mata sendiri. Para penonton, apabila Anda mendengar cerita tentang negara lain, cobalah pertimbangkannya dari pelbagai sudut pandangan. Program tamat. Saya berjalan keluar dari studio. Penerbit datang kepada saya dengan marah. Wei, apa yang kau buat nih? Ini bukan kandungan yang kami mahukan. Saya menjawab dengan tenang, saya hanya cakap benar. Sebagai wartawan, apa yang saya lihat dan alami sendiri. Kembali ke pejabat, semasa mengemas barang di meja, Zhang datang secara senyap-senyap, Abang Wei. Hebatlah. Saya harap saya ada keberanian macam tuh. Saya tersenyum dan menjawab, bukan keberanian, tapi tanggung jawab. Sebagai wartawan, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Malam itu, media sosial saya dipenuhi dengan mesej kutukan dan sokongan yang bercampur baur. Tetapi hati saya tenang. Buat pertama kalinya dalam masa yang lama, saya rasa telah menunaikan tugas sebagai seorang wartawan sejati. Dalam perjalanan pulang, saya mengambil gula-gula yang saya dapat dari Malaysia dan memakannya. Rasa manis yang merebak mengingatkan saya kepada pemandangan Kuala Lumpur dari menara berkembar. Malaysia bukan negara yang merosot, tetapi negara yang mesra. Daripada pengalaman ini, saya memutuskan untuk menjadi wartawan yang lebih baik, insan yang lebih baik. Selepas ini, tidak kira negara mana atau siapapun, saya tidak akan mudah menghakimi sebelum melihat dan merasainya sendiri. Selepas itu, saya memulakan siri temu bual mendalam tentang negara dan budaya yang berbeza. Episode pertama tentang Malaysia mungkin menjadi kontroversi, tetapi lama-kelamaan, ramai penonton mula menerima pandangan baru, menyampaikan kebenaran bukan tentang apa yang orang lain mahu dengar. Inilah misi sebenar seorang wartawan. Saya menyadarinya sekali lagi daripada liputan di Malaysia. Kini, setiap pagi apabila saya masuk ke pejabat, saya akan melihat rantai kunci yang saya dapat dari Malaysia. Ia bukan sekadar cendera hati biasa, tetapi ia telah menjadi harta berharga yang sentiasa mengingatkan saya untuk sentiasa bercakap benar.